apabila Allah memberi kurnia kepadamu, maka ia akan menunjukkan kepadamu kurnia belas kasihan. Dan apabila menolak pemberiannya atasmu, maka ia akan menunjukkan kepadamu kekuasaannya. Maka ia dalam semua itu memperkenalkan diri kepadamu dan menghadapkan kepadamu dengan kehalusan pemberian pemeliharaannya kepadamu. Menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-103 ni, Syekh Ibn Atta ingin menjelaskan kita bagaimana sikap kita dalam menghadapi kejadian-kejadian yang terjadi. Ingin memahamkan kita hakikat segala kejadian yang berlaku di hadapan mata kita. Kalau kita sebelum ini mengenal Allah menerusi usuluddin, kita belajar tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kewujudan zatnya, tentang sifat-sifat ma'aninya, kudrat, iradat, ilmu, dan cabang-cabang daripada kudrat dan iradatnya, iaitu segala perbuatan yang dilakukannya, segala apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya, menguruskan makhluknya, memberi rezeki kepada makhluknya. Ada yang banyak rezekinya, ada yang kurang rezekinya, ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan, dan segala kejadian yang berlaku. Jadi kita memahami perkara ini, kita mengenali perkara ini dengan jalan usuluddin, sehingga maklumat tentang Allah Subhanahu wa taala itu kita memperolehinya dan kita faham. Tapi maklumat itu kalau hanya sekadar itu, dia hanya terpasak di dalam kefahaman dan fikiran kita. Ibaratnya kita ni faham sipir, ngapa sipir? Tapi tanya beri soalan, dah uti nak jawab. Sipir ingat? Bandingannya seperti itu. Semata-mata usuluddin begitu keadaannya. Difahami tentang sifat-sifat ketuhanan, tentang kewujudan Allah, tentang sifat-sifat salbiyahnya, bahawa tidak ada permulaan baginya, tidak ada kesudahan baginya, bahawa dia berdiri dengan sendiri, dengan erti dia tidak diciptakan oleh sesiapa pun dan tidak berhajat kepada apa jua pun. Dia Maha Esa. Dan segala sifat-sifat lain yang kita pelajari, yang kita fahami, kita yakini, tertanam di dalam lubuk hati kita. Tasdik, kita membenarkan hakikat itu. Tapi dalam menempuh kehidupan, dalam menghadapi kenyataan kehidupan, keyakinan itu dok mari. Dok mari. Itulah yang menjadikan kita, kehidupan kita rapuh. Perjalanan hidup kita tidak kukuh, kerana keyakinan itu hanya tersemat di dalam, tapi tidak muncul dalam pandangan mata hati kita. Jadi keyakinan itu bagaimana supaya ianya muncul dalam pandangan mata hati kita, supaya segala perkara itu
dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana memang segala-galanya ke situ kembalinya. Segala perkara itu kembalinya kepada Allah. Tapi dalam kehidupan kita benda tu tak mari. Macam kita ada komputer, program-programnya sudah ada lengkap, tapi tak pasang sui. Bila tak pasang sui, gambar tak tubik. Tapi perkaranya ada dalam komputer itu. Maka yang akan mengeluarkan program itu sehingga terpancar di skrinnya itu, kalau dibandingkan dengan ilmu usuluddin tadi, nak dikeluarkan sampai kelihatan pada kenyataan pandangan kita, itulah tasawuf. Nak bawa keluar benda itu, sehingga kenyataan hidup semuanya menjadi cermin. Sehingga apa yang berlaku adalah kenyataan, manifestasi, tajalli, kezahiran daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Maka tasawuf itu dipandukan dengan ilmu dan diperkukuhkan dengan zauq dan rasa. Maka ilmunya ini ingin jelaskan oleh Syekh Ibn Atta'. Dengan ilmu ini memahamkan kita dan disertai dengan kehadiran hati kita, dengan zauq hati kita, sempurna maksud, tercapai maksud. Maka kata Syekh Ibn Atta' ingin memberikan kita kekunci kefahaman bagaimana keyakinan-keyakinan usuluddin itu dapat diaplikasikan, dapat dinyatakan dalam kehidupan. Maka Syekh menyatakannya sebagai suatu bentuk penunjuk, memberi petunjuk kepada akal dan hati kita. Kata Syekh, mata a'taka ashhadaka birrahu. Apabila Allah Ta'ala memberi kepadamu, sebenarnya Ia ingin menjadikan engkau menyaksikan kebaikan sifat-sifatnya. Baik. Bila Allah Ta'ala memberikan kepada kita, sehingga Syekh menyatakan, bila Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepadamu, berarti Allah Ta'ala ingin menjadikan engkau menyaksikan kebaikannya. Tapi mana pemberian Allah? Mana pemberiannya? Jadi segala apa yang kita perolehi, semua itu adalah pemberian Allah, dengan sebab yang bermacam-macam, dengan wasilah yang bermacam-macam. Berarti dengan kalam hikmat ini, pertama sekali Syekh Ibn Atta' ingin menyedarkan kita, bukan ingin mengajarkan. Kalau mengajarkan, sudah kita belajar dari usuluddin bahawa segala-galanya adalah pemberian Allah. Tapi manusia kalam hikmat ini, Syekh ingin memahamkan kita, bukan memaklumkan kita, memahamkan kita dan menyedarkan kita. Pertama sekali bahawa segala apa yang kita perolehi itu adalah pemberian Allah. Segala-galanya, kesihatan kita, ketenteraman kita, rezeki kita, kehidupan kita, dan segala apa yang berkait dengan kita, semua itu hakikatnya adalah pemberian Allah. Itulah perkara pertama yang ingin disedarkan. Lalu Syekh menyatakan, mata a'taka, bila Allah Ta'ala memberi kepadamu, bila masa. Kerana kita ini sebagai hambanya sentiasa saja diberi oleh Allah kehidupan kita, pemberian Allah. Tapi berapa banyak pemberian itu? Sepanjang masa. Kenapa? Kerana kita hidup sepanjang masa, berterusan hidup kita, dan kehidupan kita itu bergantung kepada pemberiannya. Bila ditarik sikit pemberian, mati situla, gebah debing situla. Bila dia nak tarik. Tapi kita berterusan hidup kerana berterusan pemberian Allah. Seperti itu yang perlu kita fahami. Jangan kita faham, dia beri stoko, ya lok kadang muah.
Aku beri kehidupan mengejah sendiri ya. Bukan seperti itu. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap detik, setiap ketika Allah itu mengurus urusan hamba-Nya sentiasa. Tentang rezeki kita, macam-macam rezeki kita memperolehinya. Jadi berterusan rezeki itu kita mendapatnya, kita memperolehnya berterusan. Berarti sentiasa ada pemberian Allah, sentiasa ada. Demikianlah segala perkara-perkara lain. Jadi kesimpulannya bahawa pemberian Allah itu adalah segala apa yang ada pada kita pada hari ini. Semua itu adalah pemberian Allah. Jadi Syekh pertama sekali ingin menyedarkan, bukan memaklumkan. Memaklumkan kita tahu lama dah awal ni. Ngaji lama dah usul-din. Tahu belaka benda ni. Bab usul, ngaji usul-din tahu belaka. Segala-galanya lah ciptaan Allah. Tahu. Tapi Syekh ingin menyedarkan. Baik, pertama sekali itu supaya kita sedari bahawa pemberian Allah Ta'ala itu melengkungi kita, meliputi kita banyak. Cuma Syekh bukan hanya sekadar ingin memahamkan kita tentang hakikat itu, ingin disampaikan kita kepada lain lagi. Yaitu kata Syekh, apabila Allah Ta'ala memberi pemberiannya kepadamu, kita dapat rezeki, dapat makan, kita dapat kesihatan, sihat, tak sakit, kita dapat bermacam-macam ketenteraman, terjaga daripada sesuatu yang berbahaya, terhindar, terlindung, kita dapat. Jadi bila kita mendapat semua itu, kata Syekh, lalu Syekh menyatakan, bila Allah Ta'ala memberikan kepadamu, daripada pemberian itu, ke mana nak dibawanya? Kata Syekh, sebenarnya atas pemberian yang kita dapat itu, sebenarnya Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepadamu, Allah Ta'ala ingin supaya engkau menyaksikan apa? Kebaikan sifatnya. Yakni apabila kita memperolehi nikmat ini, segala pemberian ini, dan kita menyedari dan memahaminya, hendaklah kita fahami, hendaklah kita saksikan, hendaklah kita sedari bahawa hakikatnya Allah Ta'ala ingin memperlihatkan sifat kesempurnaannya. Bila kita dapat rezeki, hakikatnya Allah Ta'ala nak memperlihatkan kepada engkau bahawa yang mendatangkan itu adalah Allah. Kerana kita selalu terlindung dengan sebab. Selalu terlindung dengan sebab. Sebab itu, sebab ini. Terlindung kita. Lalu Syekh ingin menyedarkan, hakikatnya hendaklah kau tasdik dalam hatimu, hendaklah kau saksikan dalam hatimu bahawa pemberian-pemberian itu adalah hakikatnya Allah Ta'ala nak memperlihatkan kepada dirimu supaya kau lihat. Itulah rezeki Allah. Bila mari kamu, bila dapat mari rezeki itu, hendaklah kau lihat dengan pandangan makrifatmu bahawa itu adalah hakikatnya perbuatan Allah, rezeki yang disampaikan kepadamu. Itu kalau rezeki. Lain lagi, hal-hal lain, segala-galanya. Jadi segala apa yang berlaku pada kita adalah pemberiannya. Dan menerusi pemberian itu, hakikatnya Allah Ta'ala ingin supaya kita kenal kebaikan dan kemurahannya. Dapat rezeki Allah, dialah yang maha pemberi rezeki. Aku kerja bukan berat sangat, peluh pun dak titik, tak keluar setitik pun perlu. Tapi danya mari rezeki, Masya Allah. Tapi hari payah kau, peluh jeruk, basah jeruk baju, tak dah 2-3 keping. Nak makan 2-3 hari tak pernah lepas. Tapi bak ada kerja peluh jeruk kita. Hari payah, hari mudah, Masya Allah. Bukan payah sangat, gerak tangan sikitnya, saya mari. Bertokor-tokornya mari. Perhatikan itu. Jadi Syekh Ibn Atta' suruh supaya kita fahami hakikat itu, saksikan. Jadi inilah yang membezakan antara usuluddin dengan tasawuf. Usuluddin tasdik sipang dalam, tak berapa nak mari.
Kalau mari pun mari sekali-sekala. Maka yang mendatangkan dia dalam kenyataan pandangan kita itu, bila melihat kenyataan itu, itulah ilmunya, itu tasawuf namanya. Bawa kita memahami hakikat itu, supaya kita ingat bahawa rezeki itu datang. Bila melihat saja rezeki, terus diingati, itu memperlihatkan kepada sifat Tuhan, iaitu Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Bila kita perhatikan binatang-binatang yang tidak ada kerja seperti kita, semua belalang, tak ada kerja macam kita ni. Kita ni bila dapat rezeki, banyaklah usahanya, banyaklah ikhtiarnya, urusannya, macam-macam ikhtiar urusan kita. Dan selalunya kita akan terdendeng dengan itu, kita akan terlindung dengan itu, dari menyedari, bukan mengetahui. Kalau tahu sudah tahu, tapi sedar tak mari, tak mari. Maka lihat kepada binatang-binatang yang tidak ada perusahaan, tidak membina kilang itu, kilang ini, tapi seperti kita juga rezekinya, bahkan lebih dari kita rezekinya. Jadi semua itu bila terjadi di hadapan mata kita, Syekh ingin memaklumkan kepada kita, ingin menyedarkan kita, sebenarnya bila kau dapat benda-benda itu, hakikatnya, suara haluhnya Allah Ta'ala seolahnya kabar kita, hendaklah kau kenal kemurahan aku, kata Allah. Bila tengok rezeki, suara hakikatnya berbicara, kenalilah diri aku, bahawa akulah tukang begini. Seolahnya begitu bahasanya. Demikianlah kita melihat kejadian-kejadian yang lain, fenomena-fenomena lain, kehidupan, kematian, sihat dan sakit, kaya miskin dan sebagainya. Semuanya itu adalah bila terjadi kepada kita, hakikatnya Allah Ta'ala ingin menjadikan kita supaya mengenali sifatnya. Berarti tasawuf mengajarkan kita, bila melihat fenomena ini, terus kembalikannya kepada Allah. Tanam di dalam hati, gerakkan di dalam hati, rasakan di dalam hati. Semuanya itu adalah kembali kepada sifat kesempurnaan Allah. Bila terjadi kematian, dialah yang bernama Al-Mumit, hakikat yang mematikan. Bila adanya kesihatan, dialah Asy-Syafi, penyembuh. Jadi semua apa yang berlaku itu adalah cermin yang menghendaki kita melihat kepada segala, empunya segala perbuatan itu. Inilah Syekh Ibn Atta ingin menjelaskan melalui kalam hikmat yang ke-103 ini. Bila Allah Ta'ala mengurniakan kepadamu, sebenarnya dia ingin memperlihatkan kepadamu sifat kebaikannya. Seolahnya kita ni diajarkan, bila melihat, bila mendapat satu kurniaan, lihatlah dia bahawa dia adalah kenyataan daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Lihatlah seperti itu. Dan apabila Allah Ta'ala menghalangimu, Allah Ta'ala tidak memberi kepadamu, tak beri. Yang ni kita tak dapat. Kita mengusahakan sesuatu supaya diperolehi, tidak kesampaian. Kita memohon itu, memohon ini, tidak tertunai, belum tertunai. Maka kata Syekh Ibn Atta, bila Allah Ta'ala menghalangimu, yakni tidak memberi apa yang kau nak, apa yang kau usahakan, tidak kesampaian, apa maksud yang tersirat di sebalik kejadian itu? Kata Syekh Ibn Atta, sebenarnya Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepadamu sifat-sifat keperkasaannya. Jadi seolah-olahnya kita diajar di dalam tasawuf, bila mendapat kurniaan, perhatikan itu, bahawa dia menunjukkan kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kita dihidupkan Allah, berarti mengingatkan kita kepada dialah Al-Muhyi. Bila kita diberikan kesihatan oleh Allah, kita teringat bahawa Allah lah Asy-Syafi, penyembuh. Bila kita disisihkan daripada kemudaratan, lalu kita teringat kita diberi kebaikan, diberi manfaat itu dan ini, lalu mengingatkan kita kepada An-Nafi', dialah yang memberi manfaat, yang memberi kebaikan kepada makhluk-makhluknya.
Tapi bila kita dihalangi, tidak diberi sesuatu, kata Syekh bin Atta, sebenarnya Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepada kita tentang sifat-sifat keperkasaannya, bahawa dia, bila dia tak mau beri kamu, jangan haraplah boleh. Salahnya gitu. Bila kita terbang kehir situ, kehir sini, tak yakan nak kehir dah. Cari tantangan situ, cari tantangan sini, tak boleh juga. Bukan main cari kabel. Kabel besar sekali, hak kasar sekali, tak lekat juga. Tak akan nak kehir dah. Tak boleh juga. Kata Syekh bin Atta, sebenarnya Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepadamu keperkasaannya. Mu terbanglah guna-guna pun tak boleh. Bila tak nak tunjuk, bila aku tak mau beri, mu jangan haraplah, mu kehirlah ke mana-mana pun, tak akan boleh. Jadi bila kita memperoleh sesuatu, disuruh supaya itu mengingatkan kita kepada sifat kemurahannya. Dialah Maha Pemberi, Dialah Maha Pengurnia dan sebagainya. Tapi bila tak boleh sesuatu apa yang kita nak tu, lihatlah sifatnya yang lain, sifat keperkasaannya, bahawa dialah yang menentukan, dialah yang membahagikan, dialah yang menetapkan itu dan ini. Kalau dia tetap gitu, jangan kehirlah ke mana-mana pun. Jadi dalam memperoleh sesuatu kita mendapat makrifat, dalam tidak memperoleh sesuatu pun kita mendapat makrifat. Bagi siapa? Bagi orang yang faham maksud ini. Yang tidak memahami maksud ini, bila mendapat sesuatu kurniaan, dia akan jadi sombong, dia akan jadi lupa. Waktu susah, ingat serba-serbi kita ni. Ingat itu, ingat sini, berdoa semua, sejid semua. Time senang, lupa segala-galanya. Time kita tak ada kenalan, tak ada kawan, tak ada orang kenal kita ni, kendah hati sikit. Tapi time kita ramai kenalan, ramai kawan, ramai pendukung, ramai penyokong, hilang segala-galanya, terlupa habis hal lain. Ini perangai manusia. Dia akan jadi macam tu. Itu bila mendapat. Tapi time tak dapat pula, lain cerita pula manusia seperti kita semua ni. Time tak dapat kau, mula dah. Aku ni malang sama nasi aku. Malang sama nasi aku ni ke mana yang kena kat aku sama. Padahal sekali tu dia tak tengok je hidup senang lenang lama-lama ni. Hak tanya tak boleh tu dia mari berasa malang seluruh hidup dia tu. Dia mari jadi kelak gambar. Tak apalah. Padahal kau nak kira hak boleh tu banyak lagi daripada hak tak boleh. Tapi oleh kerana hak yang nak sangat tu tak boleh, Allah malangnya nasihat aku. Oh gelak dunia. Memang gitu pula dah. Ini. Sedangkan hikmah sebenar kejadian itu, apa yang ingin disampaikan oleh Syekh bin Atta dalam pemberian, supaya kau kenal sifat kemurahan Allah. Dalam tidak memperoleh sesuatu, supaya kau kenal sifat keperkasaannya, tentang kekuasaannya, tentang kehendak ketetapannya, supaya kau kenal yang itu. Dua-dua kita memperoleh makrifat. Tapi tadilah galiknya kita tak gitu. Lain kadang dapat pesan lain, tak dapat pesan lain pula jadi.